Saya Cik Zahratul Amani binti Muhammad Nizam, merupakan priority dealer dan penyimpan emas di Public Gold sejak 2018. Tajuk buku yang akan disampaikan ialah The 10 Times Rule by Grant Cardone. The only difference between success and failure. Dalam buku ni dia menyatakan kita perlu menetapkan sasaran untuk diri kita 10 kali lebih besar daripada apa yang kita percaya kita mampu capai. Set target yang betul-betul besar. Terutama kita dalam G100 ni tak perlulah nak letak target yang kecil-kecil. Letak target yang betul-betul besar. Yang kita rasa kita tak mampu capai. Tolak tepi kata negatif dalam yang bisik dalam kepala kita ni yang kita tak mampu capai. Tolak tepi biawak yang selalu cakap dalam diri kita ni kita tak mampu. Tolak tepi tu kita set target yang betul-betul besar. Okey? Buku ni juga dia cakap kita harus ambil tindakan yang lebih besar daripada apa yang kita fikir kita mampu. Kita lakukan contohnya kita usaha untuk lakukan apa yang lebih lagi apa yang diminta. Buku ni juga cakap kesalahan yang terbesar dilakukan oleh kebanyakan orang dalam hidup adalah tidak menetapkan matlamat yang tinggi. Kesalahan terbesar ialah letak matlamat yang tidak cukup tinggi. Jadi kita memang diajar untuk letak dream yang memang besar. Bila ada masalah, cuba besarkan matlamat kita, besarkan dream kita. Letak dream yang besar supaya masalah yang kita hadapi lebih kecil daripada dream kita. Mengambil tindakan yang besar merupakan satu jalan untuk kita tahu potensi sebenar diri kita. Kita buat decision yang besar ataupun dipanggil massive action. Kita bukannya buat benda-benda yang normal saja. Kita cuba untuk buat yang kita rasa macam di luar pemikiran kita. Kita cuba. Contoh yang takut buat FB Live, boleh cuba buat FB Live. Kita buat luar untuk kita tahu potensi kita. Kalau kita tak cuba, macam mana kita nak tahu? Jadi kita cuba dulu untuk buat. Baru kita akan tahu diri kita ni mampu ataupun tidak. Saya pilih satu topik dari buku ni, buku The 10 Times Rules by the Grant Cardone. Ialah chapter pertama. Kenapa saya pilih chapter pertama? Kerana pada chapter pertama pun dia sudah highlight perkara asas yang dilakukan oleh orang ketika berusaha untuk perkara asas kesilapan. Perkara asas kesilapan yang orang lakukan ketika dia nak capai matlamat dia. Apa kesalahan dia selalu buat? Iaitu salah menetapkan objektif ataupun salah letakkan target. Dia letak terlalu rendah ataupun tidak memberikan motivasi yang betul. Dia letak matlamat yang rendah, kita pandang rendah pada diri kita sendiri. Perkara yang salah untuk kita capai matlamat kita ialah kita salah meletakkan target. Kita salah letakkan target. Buku ni highlightkan perkara itu. Perkara yang kedua yang dia highlight ialah meremehkan apa yang diperlukan dari segi tindakan, wang, tenaga untuk capai sasaran kita. Kita underestimate apa yang kita perlukan. Kita underestimate apa tindakan, apa pelaburan. Kita nak capai matlamat ni kita mesti ada pelaburan kan. Kita contoh kalau nak buat peer review kita kena allocate sikit kita punya duit. Jadi kita kena ada effort untuk kita melabur dalam bisnes kita sendiri. Kita meremehkan benda tu. Kalau meremehkan benda tu memang susahlah. Dia salah lah untuk jalan yang salah untuk kita capai matlamat kita. Yang ketiga ialah kita terlalu habiskan banyak masa untuk bersaing dan tidak cukup masa untuk menguasai apa yang kita perlu kuasai, yang kita boleh kuasai. Contoh kita tengok, contoh kalau kita tengok seorang dealer ni, power lah dia dekat Instagram. Kita sibuk sangat nak bersaing dengan dia sampai kita terlupa kita perlu kita tak mampu nak buat Instagram tu. Diri kita mampu Twitter. Kita fokus sangat kat Instagram sebab tengok dealer ni fokus lah, bagus lah dia 10,000 followers. Sampai kita terlupa. Kita macam sampai at the end kita tak ada apa pun yang kita mampu kuasai. Jadi kita terlampau sibuk bersaing. Kadang-kadang tak tahu pun nak bersaing apa. Orang ni kita jealous, yang ni kita jealous. Jadi kita tak mampu nak mahir dalam apa-apa. Dan yang keempat ialah kita remehkan kesukaran. Kita remehkan apa masalah yang kita hadapi. Kita tak kaji betul-betul masalah yang perlu kita atasi untuk mencapai matlamat kita. Itu sepatutnya kita tahu. Kita sudah tahu apa matlamat, apa
kelemahan diri kita. Okay, sorry. Kelemahan diri kita, kita kena tahu. Contoh, uh, tak pandai buat video TikTok. Boleh cuba buat Facebook, buat konten di Facebook. Jadi kita kena tahu dah apa kelemahan diri kita. Kita kena tahu, memang kita kena cari. Jangan kita rasa tak adalah aku boleh semua. Tak semua orang mampu buat semua. Jadi kita pilih mana kita yang betul-betul, kaji betul-betul diri kita, kena faham diri kita betul-betul. Kita tahu apa kesalahan dan apa kelemahan kita, dan kita kena atasilah masalah tu. Cuba juga atasi. Kena tahu dan kita jangan meremeh-remehkan benda tu.